Salam sejahtera murid-murid, apa khabar? Hari ini kita akan belajar tentang menghasilkan skema hubungan yang ternormal daripada permasalahan yang diberi. Apa itu model hubungan data? Model hubungan data menyimpan data dalam bentuk jadual hubungan. Model hubungan dapat dibina selepas melakar ERD. Model hubungan memberikan gambaran tentang struktur jadual dalam sistem pangkalan data yang ingin dibangunkan. Apa itu kunci hubungan? Setiap hubungan perlu ada kunci primer untuk membolehkan menyimpan dan mencapai data dalam hubungan. Kunci primer adalah atribut unik yang dipilih untuk mengenal pasti rekod dalam hubungan. Kunci primer digariskan seperti di bawah. Apa itu kunci asing? Kunci asing ialah kunci primer sesuatu hubungan yang muncul dalam hubungan lain dalam pangkalan data yang sama. Kunci asing ditanda dengan garis putus-putus seperti yang ditunjuk di dalam gambar raja. Hubungan ialah jadual yang terdiri daripada rekod dan medan. Akan tetapi, tidak semua jadual ialah hubungan. Hubungan mempunyai beberapa ciri-ciri tertentu seperti yang berikut. Setiap hubungan mempunyai nama yang berbeza daripada nama-nama hubungan yang lain. Setiap data dalam hubungan mempunyai satu nilai sahaja. Setiap atribut mempunyai nama yang berbeza. Setiap rekod adalah berbeza. Susunan atribut tidak mempunyai kepentingan. Susunan rekod tidak mempunyai kepentingan. Hubungan yang mempunyai ciri-ciri ini dipanggil pernormalan atau bentuk pernormalan pertama, 1NF. Model hubungan data seperti dalam gambar raja menunjukkan hubungan antara murid dengan mata pelajaran. Setiap jadual perlu ada kunci primer. Dalam jadual murid, kunci primer ialah nombor kad pengenalan, manakala nombor kod ialah kunci primer bagi jadual mata pelajaran. Kunci asing diperlukan untuk menghubungkan dua jadual ini. Di sini, kunci asing ialah nombor kod yang terdapat dalam jadual murid. Contoh model hubungan data dapat ditunjukkan di dalam gambar raja ini. Apa itu skema hubungan? Skema hubungan menghuraikan struktur logik secara keseluruhan sesuatu pangkalan data. Langkah-langkah memetakan ERD kepada skema hubungan adalah seperti yang ditunjukkan di dalam gambar raja. Langkah pertama, entiti ditukarkan menjadi nama hubungan. Langkah kedua, atribut akan menjadi nama medan. Dan seterusnya langkah ketiga, jenis hubungan dalam ERD akan menentukan pemilihan kunci asing. Berikut adalah antara jenis hubungan dalam ERD. Terdapat 3 jenis hubungan, iaitu hubungan satu ke satu, hubungan satu ke banyak, dan hubungan banyak ke banyak. Berikut adalah contoh-contoh menunjukkan langkah-langkah untuk memetakan ERD kepada skema hubungan. Anda perlu mempertimbangkan jenis hubungan yang terdapat dalam ERD untuk menentukan kunci asing. Pada contoh pertama, kunci primer adalah nombor ID dan nombor sekolah. Untuk ini, kunci asing perlu dipilih pada entiti yang berada pada bahagian mandatori, iaitu dari entiti pengetua. Untuk contoh kedua, nombor pelanggan dan nombor pesanan adalah kunci primer. Di sini, kunci primer pada bahagian satu akan menjadi kunci asing pada bahagian banyak. Bahagian banyak berada pada entiti pesanan. maka nombor pelanggan dijadikan kunci asing.
untuk menghubungkan kedua-dua entiti tersebut. Contoh yang seterusnya terdapat hubungan banyak ke banyak. Jadual baru perlu dibentuk dan kunci primer yang menghubungkan kedua-dua entiti akan menjadi kunci asing dalam jadual ini. Oleh sebab itu, nombor pembekal dan nombor bahan akan menjadi kunci asing dalam jadual pembekal bahan mentah seperti yang ditunjukkan dalam jadual ini. Skema hubungan ternomor boleh dihasilkan berdasarkan lakaran ERD. Telitikan langkah-langkah permetaan yang berikut. Langkah 1. Entiti akan menjadi nama jadual seperti jadual murid, jadual pinjaman, jadual barang, jadual pembekal barang, dan jadual pembekal. Langkah 2. Atribut akan menjadi nama medan seperti yang ditunjukkan dalam gambar rajah. Seterusnya langkah 3. Pemilihan kunci asing adalah berdasarkan jenis hubungan antara entiti. Apa itu pernormalan? Pernormalan adalah satu proses untuk memastikan model data logikal yang terhasil mempunyai anomali yang paling minimum. Pernormalan bertujuan untuk menghasilkan skema hubungan dengan menempatkan atribut ke dalam jadual dengan betul bagi mengelakkan masalah anomali. Anomali adalah ralat yang mungkin berlaku apabila pengguna ingin mengemaskini jadual yang mengandungi data berulang. Satu NF berlaku jika tiada atribut yang mempunyai kumpulan data yang berulang. Setiap atribut mempunyai satu nilai sahaja. Jadual dikatakan dalam bentuk norma pertama apabila kumpulan data berulang dihapuskan. Ini dilakukan dengan membentuk kunci primer. Contoh-contoh jadual berikut menunjukkan jadual 0NF dan jadual 1NF. Perhatikan jadual kedua. Jadual ini dikatakan dalam bentuk nomor pertama apabila kumpulan data berulang dihapuskan. Ini dilakukan dengan membentuk kunci primer seperti yang ditunjukkan dalam contoh jadual kedua. Bentuk pernormalan kedua. Dua NF berlaku apabila hubungan kriteria berikut dipenuhi, iaitu jadual adalah dalam bentuk nomor pertama dan semua atribut bukan kunci bergantung sepenuhnya kepada atribut kunci. Apa itu kebergantungan separa? Kebergantungan separa adalah apabila jika ada atribut bukan kunci hanya bergantung pada salah satu daripada atribut kunci. Contohnya, jadual barang mempunyai dua kunci primer, iaitu nombor barang dan ID murid. Akan tetapi, atribut nama barang, kuantiti, harga seunit, nama pembekal dan alamat hanya bergantung pada nombor barang, dan atribut nama murid dan kelas hanya bergantung pada ID murid. Hanya atribut tarikh pinjam dan tarikh pulang bergantung kepada kedua-dua kunci. Maka penyelesaiannya, cipta jadual baru untuk mewakili tarikh pinjam dan tarikh pulang. Bentuk pernormalan ketiga. 3NF diwujudkan apabila hubungan kriteria berikut dipenuhi, iaitu jadual adalah dalam bentuk nomor kedua dan tidak wujudnya kebergantungan transitif. Apa itu kebergantungan transitif?
Kebergantungan transitif adalah keadaan di mana wujudnya kebergantungan antara atribut bukan kunci. Contohnya, jadual barang yang berada dalam bentuk normal kedua dan terdapat kebergantungan transitif, iaitu atribut alamat bergantung kepada nama pembekal dan kedua-duanya adalah atribut bukan kunci. Maka penyelesaiannya adalah cipta jadual baru bagi atribut bukan kunci yang saling bergantung. Gambar raja menunjukkan jadual barang dalam bentuk normal ketiga ataupun 3NF. Di dalam keadaan ini, entiti telah dipecahkan kepada 4 jadual, iaitu jadual barang, jadual pinjaman, jadual murid dan jadual pembekal. Hubungan berada dalam keadaan bentuk normal ketiga apabila semua jadual berada dalam bentuk normal kedua dan tidak lagi wujud kebergantungan transitif. Tahukah anda, bentuk pernormalan tidak terhad sehingga bentuk penormalan 3NF sahaja, tetapi boleh merangkumi bentuk penormalan keempat dan juga kelima. Anda boleh mengetahui dengan lebih lanjut dengan melayari internet. Berikut adalah satu aktiviti projek untuk anda menghasilkan skema hubungan Turn-Norman. Lakukan lawatan ke salah satu persekitaran berikut: kedai buku, pasar raya atau perpustakaan. Perhatikan bagaimana transaksi berlaku di setiap persekitaran di atas. Dapatkan dokumen asas seperti slip jualan, invoice pelanggan dan slip pinjaman buku. Berdasarkan maklumat yang terdapat dalam dokumen ini, sediakan perkara-perkara berikut. 1. Senaraikan nama atribut yang terdapat pada setiap dokumen tersebut. 2. Senaraikan kebersandaran fungsi antara atribut bagi setiap dokumen. 3. Lukis skema hubungan bagi setiap dokumen. Siapkan latihan projek anda dan hantar pada guru anda untuk disemak.